Assalamualaikum dan apa khabar internet. Jadi kembali lagi kita ke episod yang kedua. Pertama sekali aku nak cakap terima kasih kepada korang yang tengok episod pertama. Aku sangat hargai. Tak sangka sampai view dapat 100 lebih. Dan untuk korang yang pertama sekali tengok, selamat mendengar dan harap sembang lebat kami bermanfaat. Lebat sungguh. Amin. So, jadi apa khabar korang? Apa benda, ada cerita ke, ada apa-apa nak share ke? Aku baru semalam aku tambah episod baru dekat aku punya webtoon. Ada kacu. Ya. Recommended. Aku akan letak dekat bawah tu. Terima kasih. Minggu lepas update cover baru dekat YouTube. Minggu ni dah settle 2 chapter novel baru. Lagu apa tu? Novel tajuk remeh dia Rintisan Semalam. Dia macam ada tak cover lagu apa kat YouTube tu? Astagfirullah. Ya Allah, sorry. Aku cover lagu Memories, lagu anime One Piece first ending tu. Korang Asif ni suka nyanyi tau kalau tengok YouTube dia. La. Kau jadi voice acting juga, tak silap aku. Serius lah? Ya. Dulu. Kau voice acting apa benda? Aku dulu ada voice acting untuk satu projek animation ni, tapi dia berhenti setakat pre-production je sebab lingkup. Tapi at least aku dibayar lah. Itu bagus. Apa melingkup? Studio dia melingkup ke? Dia punya Studio dia lingkup. tu tak sempat lagi nak keluarkan. Tak sempat lagi nak keluarkan. Agak sayang lah. Kalau tak kau boleh dengar suara aku. Oh yang tu suara dia. Aku tak ada cerita kerja aku kebelakangan ni. Tengoklah aku buat podcast. Aku ada podcast. Tengok ni aku ada podcast. Finally Atok ada podcast. Something. Now probably mic aku a lot better. So kurang lah rasa bergema tu. Sebab hari tu pun aku pakai mic laptop. Tak pakai mic headset. Kan? Mic ni okay kan? Mic ni okey je mic ni. Okay, nice. Untuk korang yang tertanya-tanya macam mana kita orang dapat 100 lebih, tu kepada marketer kita, Atuk. Yang pandai marketing. Taklah Atok juga. Okay, so the focus at least hari ni kita akan dapat fokus sikit dekat episod kedua ni. Fokus kita ialah untuk sembang pasal anime shonen Dan manga. dan manga, yes. Dan untuk korang yang tak tahu apa itu shonen atau just pernah dengar tapi tak pernah ambil kisah pun apa benda tu, shonen sebenarnya ialah satu demografik untuk budak lelaki berumur 12 hingga 18 tahun. Betul. Kalau shonen pun dalam bahasa Jepun maksudnya boy atau young boy. Yoroko Bishonen. Weh, lama tak dengar. Lama tak dengar tu. Jadi lagi last aku nak kata, kami akan recommend manga-manga atau anime shonen. Jadi kalau korang tertanya-tanya kat mana nak tengok ke, kat mana nak baca ke apa, korang reti guna Google kan, guna saja benda tu. Ila belayar jadilah lanun. Saya recommendkan rujuk pada Manga Plus lah. Sebab itu adalah website yang free dan juga legal dengan support pengkarya yang buat Shonen Jump tu. Yang benar. Ya betul. Kiranya episod ni episod santai sikit lah. Tak adalah. Santai lagi. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu. Masih Santai mana. Masih baik. Kan? Kita tak boleh kawal pun apa benda yang kita cakap ni nanti. Mantap lah. Tak, aku nak kata aku prepare pun tak prepare sikit lah. Tapi biasanya kalau borakkan dia orang ni entah ke mana. Jadi saya ingin gunakan peluang ini untuk meminta maaf dulu jika saya ada apa panggil tu, what was the word menyinggung hati sesiapa. Sebenarnya saya tak sengaja, biasalah mulut. Betul, sama-sama semua. Sama juga dengan saya. Meminta maaf, menyinggung hati. Kepala otak kau, biarlah. Relax sudah. Jadi apa benda yang korang tengah tengok atau baca sekarang? Nak start siapa dulu? Malah. Go. Okay, kalau start dengan saya, setakat ni saya tak ada tengok sebenarnya cerita-cerita yang shonen setakat ni lah. Cuma tapi tak apa kan kalau saya recommendkan benda yang lain sikit. Sila. Sila. So sebenarnya kan sekarang ni saya tengah seronok tengok anime dekat Netflix tau. 2 cerita lah. Satu Dorohedoro. Dorohedoro. Yes. Yes. Best. Cerita tu best. Dia Dorohedoro. Dorohedoro. Dia cerita mengenai Saiman.
dia ada kepala lizard. Lepas tu dia kena cari siapa yang sumpah dia jadi lizard tu lah. Dia bersama dengan kawan perempuan dia sekali. Saya lupa nama dia. Maafkan aku. Kenapa saya suka sangat tengok? Sebab saya suka sangat tengok gyoza tu tau. Dia buatkan saya rasa lapar nak makan gyoza. Sampai saya buat gyoza sendiri. Gyoza tu apa sebenarnya? Gyoza tu macam dumpling. Yes, dia Japanese dumpling yang boleh digoreng tau. Cara nak masak dia senang gila. Saya boleh bagi tahu sekali sebab saya dah banyak kali buat. Dia banyak keluar dalam cerita tu ke? Dia banyak keluar. Dia buatkan saya rasa lapar tengok benda tu. Staple food. Dia punya makanan kegemaran dia lah. So nak masak dia senang gila. Just daging cincang campur dengan daun bawang. Saya letak garam dengan lada. Lepas tu kacau-kacau. Kemudian saya letak dekat dia punya gyoza wrapping. Gyoza wrapping murah gila. Saya beli kat Jasco sebab sana barang dia orang lagi segar. Saya wrap lepas tu goreng dengan minyak bijan. Lepas tu campur dengan air. Rebus dalam 20 minit. Makan dengan kicap masin campur dengan sos koriam. Perfection. Kiranya kau kau deep fry dalam bijan ke? Tak ada deep fried. Just sikit je. Dia tak boleh banyak minyak tau. Dia just macam cukup-cukup goreng biar garing sikit. Lepas tu masuk ke air. Dia tak boleh pakai minyak lain. Kena pakai minyak bijan. Wrapping macam wrapping popia ke apa? Dia punya texture. Dia dumpling. Dia macam bentuk bulat gitu. Kan? Ya, bulat. Dia nanti saya tunjukkan gambar lah. Dia memang murah lah benda tu. Viewers probably dah ada gambar dah sekarang. Tapi saya tak ada gambar yang saya masak lah. Cuma saya ada saya boleh tunjukkan gambar gyoza wrapping tu lah. Dia just kena mula-mula saya tak pandai tau buat gyoza wrapping. Tapi lepas saya tengok dekat YouTube lama-lama pandai lah. Next podcast memasak gyoza bersama Mar. Boleh lah. Nanti Mar datang. Hi guys. Tak nak. Hi guys. Saya bagi link YouTube je. Senang hidup. Lepas tu yang satu lagi cerita yang saya tengok dekat Netflix, cerita Egre Suku. Dia Egre Suku. Dia cerita dia akan penuh dengan binatang-binatang yang cute tau. Ya, betul. Tapi kan dia punya kisah dia pasal real life, yang pasal kisah yang orang kena kerja, lepas tu stress dah berhadapan dengan bos, lepas tu macam mana dia gunakan death pattern settlekan problem dia. Saya suka sebab dia dia light cerita dia. Light sangat. Lepas tu saya cuma suka tengok dia mengamuk dengan menggunakan metal je. Cerita Agret Suku aku tengok sampai habis. Tapi cerita tu kira light kan? Light. Sangat light. Memang light. Walaupun dia sentuh isu-isu yang real. Agret Suku ni kira seinen lah kan? Dia kalau ikutkan lah kan? Kalau ikutkan seinen. Sebab dia sentuh isu yang most worker daripada industri macam salaryman atau pocket yang corporate life lah. Corporate life, ya. Dia jadi seinen sebab dia sentuh isu dewasa. Dia tak budak tak boleh faham. Tapi kalau ikutkan tone, dia kira light lah juga kan, ringan lah juga kan. In a way macam Kodomo lah. Kodomo tu children. Kodomo Lion. Oh, okay. Kodomo Lion, yes. Children Lion. Okay. So, macam biasa orang fikir seinen dengan shonen ni, seinen kena dark, shonen kena light macam tu. So, betul. Tapi kalau ikutkan apa yang penting, sebab shonen, seinen, shoujo, josei ni semua demografi. Betul. Kalau kita nak cerita pasal manga ke apa, kita akan divide dulu. Ni cerita shonen, dia pasal battle manga, pasal lawan-lawan macam Naruto. Ataupun macam shoujo, cinta-cintun, yada. Ataupun cerita ni macam cerita seinen, macam 20th Century Boys kan. Tapi kalau seinen masalah lelaki. Once you get deeper into it, label macam tu dah start macam tak jelas. Contoh, cerita K-On, aku boleh cakap cerita tu seinen. K-On seinen? Ya. Kan? Sebab K-On buat demografi dia orang tua. 20 plus. Kau tak rasa macam tu ke? It's not made, cute girls doing cute things are not made for cute girls. Their life things. Kan? So it depends on, mainly orang fikir macam seinen shonen ni as a matter of demographic, sama ada ikut majalah shonen ataupun sebagainya. Sebab ada cerita yang aku boleh kategorikan sebagai shonen tapi dia publish kat seinen punya magazine. Cerita apa? Ceritanya contohnya Shiori Experience lah, nanti aku akan cerita pasal cerita tu. Okay. Kan? Aku dah ready dah. So ada cerita yang macam shonen boleh masuk jadi seinen. Contohnya Attack on Titan. Ya. Sekarang ni
kalau kau nak cerita tu shonen seinen tu macam dia tak jelas kan. Betul. Sekarang ni macam orang dah kalau bincang shonen ke seinen ke shoujo ke, dia dah kurang bincang pasal isi cerita, dia bincang pasal magazine dari mana. Sebab dia punya definisi tu dia tak clear. Tapi kalau orang cakap aku suka baca seinen, orang akan automatic fikir seinen ni cerita dark. So ataupun cerita yang lebih kepada intellectual. So kiranya aku suka baca seinen, maksudnya aku suka baca yang benda heavy sikit. Secara amnya lah. Memang. Agaklah. Lagi satu yang pelik kan, kau tahu tak Kaguya-sama Love is War? Tahu? What is love? Love is War. Itu seinen. Kan? Seinen obviously. Tak tahu kenapa. Aku rasa dia macam seinen lah. Ya, aku nampak dia shonen. Macam sojo tu. Aku tak tahu kenapa. Dia rom-com. Tapi biasanya biasanya kalau cerita lama-lama ni, writer dah masuk deeper and deeper into the story. That's when you add more layers and layers kan. Okay. Aku tak baca manga lagi. Okay. Bugi. Dah, sebab aku suka animation dia. Okay. Tak, sebab anime lagi senang nak tengok. Ya, aku faham. Macam Dorohedoro pun bagi aku seinen yang light dah juga. Dorohedoro walaupun darah banyak tu je. Yes. Ya, dia nampak aje tau darah tu semua kan. Tapi dia like sebab dia buatkan cerita tu macam cerita corporate juga tau. Lebih kurang macam Eggerizuku. Cuma berbanding dengan Eggerizuku, dia just ada darah dengan tu. Jadi just tunjukkan dunia tu macam dia orang berkuasa dengan gunakan magic semua. Tapi kalau ikutkan daripada plot dan juga relationship dia orang, exactly macam Eggerizuku juga tau. Tu yang lawaknya. Dia cuma tak ada metal je. Aku kena tengok Pergi tengok anime dia. Asif, apa yang kau baca / tengok recently? Okay. Sekarang aku tengah tengok anime kat Netflix ni, Great Pretender. Best gila. Dia cerita pasal con artist lah. Tapi dia con artist ni kan biasa kalau kita sebut con artist, cerita dia mungkin dark ke apa ke kan. Tapi yang ni dia macam crime comedy. Macam apa? Dia macam kelakar lah. Dia macam dia cerita dia surprisingly agak light walaupun banyak trick. Cara dia bawa tu agak light walaupun banyak trick. Dia macam dalam cerita tu semua orang kau tak boleh percaya. Best tak cerita tu? As in Best. Aku recommend lah. For binge sekali lah. Dia agak popular jugalah. Ramai suka cerita tu tapi aku tak tengok lagi. Dah lama tak tengok ni. Aku tak boleh follow. Tak apa. Aku pun tak sampai lagi seruan nak tengok. Dia kalau aku lagi senang tengok anime kot banding baca manga. Aku rasa macam Hasim ni dia senang binge aku rasa. Apa dia? Kau senang nak binge. Kau tak boleh nak weekly punya. Kau nak binge. Yeah. Kau pula atau? Aku recently aku baca manga bola. Apa dia? Manga tajuk dia Aoashi. Pasal bola sepak lah. Oh, yang tu. It's shonen, dia kira seinen sebenarnya. Ya. Dia pasal bola dalam youth club Jepun. Ke yang apa? Blue Heart tu, Lockhart ke apa benda tu aku baca juga satu. Dia cari striker nombor 1 Jepun. Blue Lock. Blue Lock. Aku dulu baca Blue Lock dulu. Lepas tu aku macam cari cerita-cerita bola yang sama. Aku jumpa lah Aoashi. Dan sampai sekarang ni aku rasa Aoashi lagi bagus daripada Blue Lock. Oh, okay. Kita nak cerita pasal Blue Lock kan. Blue Lock ni, aku masih lagi belum terbuka minda aku pasal game bola ni tau. Biasa Blue Lock ni cerita dia kumpul semua striker daripada sekolah menengah, sekolah high school, middle school kan, daripada Jepun. Lepas tu dia masuk training facility ni, dia nak cari best team, best 11 ataupun best 20 kan, untuk masuk dalam satu team. Right. So sekarang ni nak dekat 100 chapter dah. Dan asalnya ada 200 striker dalam training facility tu. Dia buat macam tournament arc lah. Kalau kau lepas lah. Kalau orang tak lepas dia kena cut. Sekarang ni nak dekat 100 chapter kan. Dan aku tengok sampai dia punya author pun tengah nak rushing. Sebab sekarang ni aku asyik pulang je benda sama. Sama. Teruskan. Sebab cerita dia, korang sampai mana dah Faiz? Aku baru 50 ke 50 lebih baru. Okay, 50 okey lagi. Tapi dia lama-lama dia macam akan berulang cerita striker. Dan aku rasa dia punya author pun dah tak tahu nak pusing mana, sampai dia nak buat macam dia nak teruskan terus. Sebab sekarang ni
dia punya plot cerita dia, the top team tu daripada 200 orang tu akan buat satu team. Okay. Dia akan lawan under 20 Jepun. Itu macam Matlamat Hero dia awal-awal. Memanglah. Cuma sekarang ni dia dah tak cerita. Kalau kau tengok best team lawan dengan under 20 tu, kau tak adalah cerita pasal striker je. Mesti ada orang ada midfield, defense, keeper dan sebagainya kan. Kan? Sebab antara salah satu weakness terbesar pasal cerita Blue Lock ni, dia terlalu memberikan, sebab biasanya setiap player tu ada kebolehan sendiri kan. Betul. Kan? Setiap player ada kebolehan sendiri, ada kelemahan, ada kelemahan, ada kebolehan. Dan dia pun ada personality sendiri. Tapi sekarang ni dah ramai sangat player sampai kebolehan tu kan dah macam bercampur-campur. Okay. So, dia akan kau ni ranking nombor 1, kau ni ranking nombor 2. Dia sampai jadikan ranking tu sebagai personality trait. Tu yang aku tak suka. Ataupun skill permainan sebagai personality trait. Tak buat macam Hajime Ippo ataupun apa IC21 lah. Tak buat. Okay. Sports manga ni interesting kalau kau nak analisis ni. Banding dengan Blue Lock, Aoashi ni dia cerita pasal budak striker yang kena scouted masuk dalam youth club Jepun. Kiranya high school tu dia ada youth club yang direct kepada pro team Jepun, J1 punya league. Okay. So ceritanya budak ni dia dulu jadi striker dan dia ni jenis orang yang dia punya passing dia okey. Macam ni passing dia teruk. Touch dia okey. Technical dia biasa. Speed dia biasa. Cuma orang kata vision as in like the way he sees the field, tu je mantap. Right. Lepas tu, dia asalnya striker. Coach pergi bawa dia jadi defense. Jadi wingback. Dia nak adapt susah lah. Dia nak adapt susah lah. So cerita tu macam, sebab boleh nampak lah wingback tu dia ni jenis main playmaker. So kalau dia letak kat wingback dan dia pandai cara nak defend, dia boleh build permainan daripada belakang tau, daripada defense. Sebab kalau dalam bola ni tak adalah kau bagi bola kat striker dia terus scorekan gol, tak boleh. Kan satu team kena gerak as a unit and gerakkan bola tu sebagai macam daripada defense ke midfield ke forward. Lepas tu barulah macam mana kau nak buat main tu kan. Lagi satu, Aoashi ni dia banyak pinjam daripada real life example. Terus ada macam satu team tu bukan team yang main character lah, team lain yang orang kata main dia macam Liverpool. Kan? So Liverpool biasa orang cakap Liverpool ni main gegen pressing, dia selalu press. Lepas tu dia main pressing, lepas tu dia main counter. Dalam team tu, dalam team yang contoh ni lah, dalam cerita ni lah kan, dia ada striker duo yang kuat. Team tu kerja dia dapat bola hantar je kat striker dia orang. Kan? Counter lah kan. Dia counter hantar kat striker dia orang. Lepas tu kalau cara defend dia orang pula, dia orang pressing. Lepas tu dia tunjuk lah pressing ni macam mana. Biasa kalau manga macam Captain Tsubasa, manga bola lain masal yang dulu manga pasal whistle ataupun manga yang biasa-biasa tapi shonen lah kan, bola, dia akan cerita pasal player. Tapi betul. Kalau cerita Aoashi ni dia akan cerita pasal team yang ada. So team ni style dia macam mana kan. Okay. Macam team main character ni main macam Bayern Munich. Tapi kalau team lawan ni main macam Liverpool. So team yang Liverpool tu ada striker yang bagus. Lepas tu defend style pressing gila-gila. Jadi daripada fokus satu watak satu benda, dia fokus satu team terus lah. Satu team dia pun based on real team lah. Style tu. Tak agak sebab sumpah sebelum ni aku tak suka bola. Tapi sebab aku baca manga bola ni aku dah boleh faham bola. Lagi satu sebab main character orang kata pandang vision besar kan. Macam mana? Vision besar. Faham tak vision? Kiranya dia nampak satu field dan dia boleh track player-player dalam field tu bola kat mana. Lepas tu dia tak faham nak passing kat mana ataupun defend kat mana kan. Biasa kalau manga bola lain, dia akan tengok orang ni pandai gelecek. Kan. Lepas tu dia akan lukislah gelecek macam mana kan. Betul. Sampai idea gelecek tu dah tak ada maksud. Sebab budak ni pandai gelecek, budak tu pandai gelecek, mana lagi pandai gelecek kan. Atuk, mic Atuk dah mula tu static. Test. Ni okay good. Dah okay. Okay. Mana yang lagi satu pandai menggelecek banding dengan orang lain kan. Kan. Kalau ikut pro player pun most of them pandai bawa bola, tapi apa yang beza bawa bola player A dengan player B?
Dia sampai akan satu masa dalam manga tu kau dah tak tahu beza dah. Macam kau akan rely kepada macam statement lah. Player A sangat berbakat dalam membawa bola, dribble, leceh dan sebagainya. Dan reader terpaksa menerima fakta tu untuk keep on reading, faham tak? Kalau macam tu benda tu rasa lagi banyak kalau dalam manga shonen kan. Tapi dalam manga Awashi ni, sebab player dia dikatakan tak pandai, main player dia, main karakter dia dikatakan average dalam semua benda kecuali Vision yang cara dia show the Vision tu ataupun lukiskan Vision tu lagi senang nampak. Sebab Vision ni it's a matter of tengok apa bentuk player, bentuk team dengan players tu kat mana. So dalam lukisan it's better to show space. Susah, macam abstract sikit. Dalam lukisan pasal bola, rather than show the players, you should show the team formation dengan space yang didapat. Ya, saya faham. Lebih kurang macam dalam Aisha 21 lah. Korang ingat kan yang dalam Aisha 21 dia orang ada tunjukkan formation dengan macam mana permainan tu berlaku. Okay. So lepas tu dalam iShield dia akan fokus pada key player dalam position yang tertentu kan. Dan setiap player akan ada macam satu gimmick dia. Lepas tu dia akan ada chapter yang fokus pada dia dalam match tu. So iShield pun interesting kan kalau kita nak fikir. Dia sebab one thing yang lagi ketara lah daripada apa yang Atuk cakap ni semua, dia bercakap pasal tactics compare kepada manga shonen yang bola sepak lain. Dia cakap pasal power upgrade. You know typical plot power upgrade. Tahu sorry. Tak apa. Sebab bagi saya tu konsep yang interesting tau. Tak banyak komik yang mampu lagi buat menggunakan tactics berbanding dengan power upgrade. Dia bukan apa, dia macam ikut kepada penulis tu lah. Macam kalau penulis iShield 21 tu kan, dia memang mengkaji semua benda. Yang tu dia sanggup mengkaji sistem, mengkaji semua ni. Sebab itulah dia boleh sembang tactics. Kebanyakannya memang kalau penulis tu tak nak, tak boleh lah. Aku cakap aku tak suka Blue Lock sebab Blue Lock tak ada tactics, dia ada player. Faham tak? Sebab tu aku menemukan arc seterusnya yang players semua striker by the way dikumpul jadi satu team yang banyak position. Kalau aku, cerita apa yang aku baru tengok? Aku baru habis tengok Shokugeki tu. Manga ke anime? Shokugeki Manga ke anime? Anime, aku baru layan anime dia. Okay. Kau dah baca manga dia belum? Manga dia aku dah baca sikit dah. Tapi aku dah tahu backstory penulis dia macam okay. Tapi bila aku tahu backstory pelukis dia kan, aku dah macam okay, dah faham dah kenapa Shokugeki banyak-banyak macam ni. Macam aku faham. Aduh. Shokugeki best. Aku tak sangka dia boleh bawa food expert datang untuk buat cerita dia. Bapa Dia masa ada food expert je best. Masa tak ada food expert tu nampak dia punya quality turun. Ya. Masa last arc tu lah. Last arc pun orang kata one of the worst endings in Shonen Jump. Dia Shonen dia Shonen Jump dulu. Dia Shonen. Dia Shonen Jump. Gila dia Shonen Jump dulu. Kau tak rasa gila ke cerita tu dalam Shonen Jump? Actually ada reason tau. Sebab kalau ikut dalam history punya Japan, dia orang punya censorship atau dia orang punya sorry saya cakap something yang macam agak heavy. Tak apa ke saya cakap? Sila. Tak apa. So kiranya saya cakap mengenai sexuality dekat Japan lah. Diorang kan pada masa zaman dahulu before kan diorang amalkan dasar pintu tertutup kan. Diorang secara culture sebab diorang kan culture mandi bogel ramai semua kan. Bogel tu is actually like something yang normal tau sebenarnya. Atau being naked atau people pakai swimwear. So that's why actually diorang punya macam diorang agak bebas tau daripada isu-isu benda ni berbanding dengan tempat lain. Even termasuk dengan Western. Western pun diorang sebenarnya lagi sensitif dari Japan. Betul. Ya. Sebab tu kalau korang perasan dalam cerita shonen mesti sentiasa ada plot swimsuit. Fish episode. Something yang kalau ikutkan dekat US dah kata dah, where this is pedophiliac, Aku tiba-tiba teringat cerita Fire Force. Cerita tu shock tau. Tapi ada satu tak ni, aku tak tahulah apa function dia selain tiba-tiba dia kena bogel. 7 titik. Fanservice tu yang paling annoying kot. Fire Force tu aku rasa kalau macam mana nak cerita, dia agak interesting jugalah dia punya dunia apa semua tu. Dia even cara dia build the
cerita pun bagi aku agak nice lah. Dia tak ada rasa typical sangat. Macam kalau watak Shinra ni, aku rasa dia masih macam watak shonen, tapi dia watak shonen yang bijak sikit lah. Dia tak ada macam apa, your typical hot blooded yang bodoh macam tu, tak. Betul. Aku suka yang tu lah. Tapi ada satu watak ni, Tamaki ke nama dia. Tamaki, yes. Aku tak tahu kenapa tiap kali dia muncul je baju tercabut. Aku macam what the hell. Itulah, aduh, annoying gila benda tu. Itu namanya fan service. Fan service pun macam janganlah over sangat. Kreatif sikit lah. Ni satu benda yang saya tak puas hati lah. Tapi tak apa, yang tu nanti dulu. Itu sembang lain tu. Yang tu sembang nantilah. Repos untuk korang yang tengok, dia buat dari studio yang sama dia yang buat Jojo. Jadi kalau korang suka animation Jojo, Fire Force lagi cantik lah. Kau tahu tak biasa yang cerita pasal sexuality, sex fan service ni kan? Biasa orang lelaki. Confirm. Biasanya penulis lelaki. Aku pernah jumpa macam fan service yang dari perempuan tau. Tapi kau dapat bezakan fan service daripada lelaki dengan fan service dengan perempuan. Jantina apa? Tak, bukan. As in macam kalau lelaki dia tunjuk lah apa perempuan punya buah dada. Kalau perempuan dia tunjuk lah abs lelaki. Macam tu ke? I mean tu secara kasar. Aku rasa tu stereotype yang sangat kasar. I see. But then yang cakap ni pasal macam mana mangaka perempuan dengan mangaka lelaki dia buat fan service. Kalau tak silap ada orang mention ni kan yang pasal apa, Rumiko Takahashi kata cara dia buat fan service tu macam lain sikit. Aku tak reti nak explain sebab ni ada orang cerita rasanya dia macam subtle kot. Tak pasti dah pula. Kalau subtle macam mana? Dia macam apa? Macam ni. Kan kalau penulis lelaki dia macam tiba-tiba je perempuan tu tiba-tiba terlanggar something ke, lepas tu bogel. Okay. So, biasa kau baca ni masa kalau kau baca cerita light novel yang jadi anime kan, biasanya ada trope ni. Trope apa? Trope apa ni? Trope lelaki langgar perempuan. Lepas tu lepas tu kepala dia masuk dada apa balik kan. Biasa start daripada cerita Tolavru dengan Lavina dulu. Tapi it's more like macam kalau perempuan dia aku tengok daripada mangaka perempuan dia ada dua jenis fan service tau. Satu fan service macam cerita Otoyomegatari. Shipping. Daripada Kaoru Mori, sama ada kau ship the character, as in like shipping relationship is a form of fan service kan. Ya betul. And sexual fan service dalam Otoyomegatari tu dia tak sexual pun sebenarnya. Dia tak, faham tak? Dia macam dia boleh tunjuk perempuan bogel tapi dia tak sexualize. Betul. Itu one thing yang aku nampak juga. Even Rumiko Takahashi pun benda sama. Dia bergantung kepada, biasanya macam mana kau boleh tengok ialah kau tengok macam mana dia paneling ataupun dia tunjuk those body parts tu. Ya betul. Dan satu lagi, korang rasa tak emotion atau moment, macam contoh macam ada certain macam bila babak tu muncul kan, contoh macam dalam scene Otoyomegatari tu juga dia tunjukkan perempuan tu sikat rambut tau. Memang perempuan tu bogil tapi dia fokuskan pada part perempuan tu sikat rambut tau. Dan kemudian macam mana that character yang nampak tu, you know, the husband macam terpesona. Dia tak bogil lah. Dia tak bogil lah tu season. Ya, dia tak bogil. Aku silap. Dia scene tu pasangan laki perempuan masa atas katil dan dalam perempuan tu tengah sikat rambut dia panjang. Ya. And nanti kita bagi gambar tu sebab gambar tu agak tim, and dia lebih main kepada emosi. Betul. Would ask me, kadang-kadang cerita kan dia ada macam scene romantis ataupun intimate. Aku dah juga guna bahasa elok dah ni. Biasa untuk aku mangaka perempuan kalau cerita macam tu ataupun scene macam tu lagi orang kata syok daripada mangaka lelaki. Faham tak? Ya, memang faham. Mangaka perempuan lagi pandai keluarkan emosional dia daripada part lain tu lah. lagi pandai keluarkan berahi dia. Ya, betul. Itu satu benda yang aku kena admit lah. Tapi based on apa yang korang cakap tu, aku bayangkan Monogatari lah lebih kurang. Nisyosin. Yang skin gosok gigi tu ke? Akbar kabirah.
Aku tak tengok lagi. Moga Tuhan mengampuni kami. Tu pasal ya Allah, aku tak tengok cerita orang Monogatari tu. Aku cuma pernah nampak lah orang banyak share dekat YouTube, Facebook benda tu. Sebab benda tu pernah viral dulu, scene bos gigi. Aku tak tahu kenapa scene bos gigi tu popular sangat. Tapi konteks bodoh gila sebenarnya kalau konteks dalam cerita tu. Seriously bodoh bos gigi tu. Aku tak tahu kenapa apa nama tengok bos gigi tu. Lama lah tu bos gigi. Gigi nak berdarah. Aku nak sangat tanya bila gigi kau nak berdarah tu. Dia biasa kinky ni laki juga yang buat kan. Nisio Isin laki ke perempuan? Tak sure. Aku tak sure. Tak pastilah. Isin, laki. Nisio Isin dia banyak buat cerita. Contohnya macam Monogatari satu. Tak salah aku dia buat cerita Medaka Box juga kot dulu. Ni aku nak pergi nasihat satu lah. Jangan bos gigi lama-lama. Nanti mulut berdarah. Okay, aku rasa dah lagi teruk sangat dah ni sebab sebab cukup gigi ni. Jadi kalau ada orang yang baru nak start masuk culture otaku lah kononnya. Lepas tu dia nak recommendkan dia nak suruh korang recommend satu manga atau anime. Please lah jangan recommend cerita yang Fate Beast. Jujur aku akan bagi tahu Full Metal Alchemist lah. Full Metal Alchemist atau Death Note? Full Metal Alchemist Brotherhood. Itu biasalah. Biasa untuk aku akan recommend sports manga. Tak sangka. It depends on the sport manga lah. Tapi sport manga aku nak recommend sport manga sebab aku nak cakap lagi pasal sport manga ni. So kau baca Haikyuu ke tak? Aku tak baca Haikyuu lagi, malas. Apa ni? Kata peminat sport manga. Haikyuu aku tak nak baca lagi sebab fanbase dia tu. Fanbase dia aku Tapi Haikyuu banyak orang suka kan? Tak, satu benda aku tak faham. Kenapa ada orang dia boleh decide dia tak nak tengok atau nak tengok benda tu berdasarkan fandom tu toxic ke tak? Aku sampai sekarang tak faham. Tak tahu kenapa aku macam tu. Kemungkinan memang aku akan tengok juga. Tapi kemungkinan bila dah down sikit orang hype kan, betul-betul aku baru akan tengok. Dia macam ni tau. Dia kalau fandom tu toxic sangat ataupun fandom tu annoying sangat, dia jadi macam gatekeeping. Betul. Kau pernah tahu fandom K-pop macam mana tak? Actually aku tak tahu. Aku tak pernah deal dengan K-pop walaupun aku perempuan. Is this versus ke? K-pop versus J-pop ke macam tu ke? Bukan. As in like the fandom itself, macam mana dia orang macam taksub dia kepada grup dia tau. Maksudnya kalau macam aku minat Haikyuu kan, aku pergi tengok. Lepas tu aku tiba ada tak puas hati dengan something dekat dalam Haikyuu. Okay. Fandom ni bila aku tulis saja benda tu, fandom ni terus tak nak terima. Okay. Lagi satu macam ada orang tengok contoh orang share Facebook ke Twitter video ke ataupun orang share YouTube video TikTok ke, dia macam handsome-nya lelaki aku dalam cerita ni. Kan? Okay. Kan? Benda macam tu pun annoying kan? Nak kata annoying kelakar. Enggak sebenarnya. And by the way aku nak cakap, aku rasa fandom Naruto ataupun fandom Bleach tak ada. Fandom Bleach bawah tanah sekarang. Bleach aku rasa macam dah tak wujud terus kot. Betul lah, Naruto paling obvious. Fans Bleach dia masuk underground bunker. Dia dah tak muncul diri. Dia fans One Piece okey lagi sebab One Piece dia banyak ramai orang. Fans Naruto, kau faham tak? Fans Naruto yang tak tengok cerita lain selain Naruto. Cuba tengok dia punya content dia cringy gila. Kau tengoklah cara dia orang respon bila Naruto mati tu. Allahu Akbar. Naruto mati. Mati je lah. Naruto ni kawan aku sejak kecil. Naruto pun tak kenal dia. As in like macam biasa ada orang share kat aku, orang selalu share kat aku TikTok pasal Naruto. Okay. Dan aku rasa macam basicnya TikTok Naruto. Kau nak cakap berapa kali yang Jiraiya tu mati? Kau nak berkabung lah berapa lama lagi Itachi tu mati, biar je lah dia mati kan. Tak, aku tak tengok Naruto tau, tapi aku boleh tahu pasal siapa mati siapa tak sebab semua orang share. Bising tau. Benda dah lama lah. Kishimoto punya cerita pun dah kena cancel lah. Aku dah stop kau baca cerita Naruto halfway.
Aduh, Naruto ni. Okay, back. Aduh. Aku tak baca dan tengok Naruto. Memang tak pernah. Berbalik kepada cerita sports. Aku nak cakap pasal cerita sukan lagi kan. Okay, so cerita sukan yang aku dah baca satu yang Aoashi tu lah. Aku pernah juga baca Captain Tsubasa Road to 2002. Rasa cerita tu macam kenapa aku baca. Aku dulu suka tengok anime dia kat Animax. Tapi once aku sebab Animax punya Road to 2002 dia macam recap the original Tsubasa kan. Sambung lagi. So aku suka tengok cerita tu dan dia better pace. Tapi kalau dalam manga, pacing dia teruk nak mati dan aku makin perasan apa benda yang merepeknya pasal Captain Tsubasa. Cuba kau bayangkan budak-budak nak defend daripada kena volley, dia diri atas palang gol. Ada satu Hasif tak tahu kan, Hasif terkejut kan. Ada masa time tu masa zaman sekolah. Lepas tu dia nak defend daripada seorang ni buat gol kan. Lepas tu asyik buat gol je sampai taktik dia orang letak 2 player atas palang gol. Kiranya dia diri atas palang gol. What? Boleh ke? No, benda tu nak kepala tu kan? Benda tu merepek. Tapi kita macam wah. Masa budak-budak macam tu layan je lah. Betul lah aku boleh lah. Tapi kalau sport bagi aku yang paling tak boleh fight lagi Slam Dunk lah. Slam Dunk mantap bodoh. Slam Dunk kira shonen ke seinen? Shonen lah, aku tak baca lagi Slam Dunk sebenarnya tau. Aku tak tengok lagi Slam Dunk. Aku pun. Tapi kakak aku lah yang ajak aku tengok anime tu. Syok lah. Anime dia best tu lah. Kalau aku kecil pun aku ingat lagi. Kimi ga suki dake sakebitai. Bila kau nak buat cover lagu tu? Lagu tu. Sekejap, aku try test suara. Kimi ga suki dake sakebitai. Kalau lepas je. Boleh nanti ada. Boleh. Kena practice lagi kot. Sports manga yang aku rasa the first sports manga yang gila-gila best, iShield 21. iShield 21 nice. Ya, aku suka. Tu bagi aku tu cerita yang aku suka. Zaman sekarang probably orang akan recommend Haikyuu lah. Dan aku rasa Haikyuu tu memang best. Cuma aku tak tengok. So kau tanyalah orang yang tengok Haikyuu, aku rasa ramai sekarang ni. Tapi aku nak cerita pasal iShield 21. iShield 21, kalau kau perasan masa tu Murata dengan penulis dia Tak, dia buat Dr. Stone yang tulis. Oh ya ke? Ya, dia orang yang sama. Riichiro Inagaki, aku panggil dia Inagaki dia Inagaki dengan Murata ni lukis iShield 21 dulu. Dan time tu lah aku rasa Murata baru breakout sukses kot masa zaman 2000 tu. Betul. Tapi aku nak cerita pasal cerita dia. Kalau kau perasan cerita iShield ni, setiap player dalam team tu, setiap player dia ada kebolehan kelemahan sendiri. Kira macam kita ada player yang boleh lari saja, kita ada player yang boleh pass saja, kita ada player yang boleh block saja. Kita ada player yang kerja dia boleh tangkap bola saja kan. Tapi yang tu yang best kan team tu, depa complete each other. Dia orang complete each other, but then dan player tu dia macam cara dia orang main tu jadi personality dia orang, faham tak? Betul. Cara dia and aku rasa cara dia orang main tu jadi personality dia orang sebab dia orang punya personality sendiri it revolves around that personality trait. Contoh macam MC kita Sena kan. Sena ni kuat berlari. So diorang buatlah cerita pasal Sena ni kuat berlari sebab dia dulu kena bully selalu. Lepas tu dia suka lari. Betul. So contoh macam Hiruma pula, dia punya quarterback dia kan macam orang kata American football ni kan banyak taktik kan yang kau boleh buat. So dia buatlah quarterback ni, dia Hiruma ni manipulatif. Lepas tu suka kelentong orang. Betul. So dalam game pun dia kelentong orang kan dengan taktik-taktik gila-gila dia kan. Dan kalau perasan setiap player dia ada trait sendiri. Lepas tu pasal team Devil Bat tu, team main character lah. Tapi kalau kita tengok team lawan, dia tak akan cerita pasal team lawan tau. Dia akan cerita pasal player dalam team lawan. Contoh macam masa lawan Ryusui Naga tu, dia orang akan lawan Agon dengan Ikun. Agon ni orang kata prodigy lah of the game kan. Tapi dia takkan cerita pasal Yuji Naga tu. Pasal team Yuji Naga tu as a whole. Kita tak kenal pun siapa quarterback, siapa lineback dia kan. Dia akan fokus kepada 1-2 karakter yang dia nak guna selalu yang tu je. Dan aku rasa benda tu kau tak perasan pun awal-awal. Memang dia pandai letak hint, letak bagi hint.
Itu yang best partnya. Dia akan lawan, setiap team yang dilawan tu, dia akan cerita pasal Devilbat as a team dengan players tertentu yang dalam team lawan. Sebab team Devilbats ni kira team underdog. Dan kau nak build the cerita punya team kan. You want to build the underdog story. And team lawan tu kira team lawan lah. So kalau kau tengok Shinryuji Naga, lepas tu team White Knights, team Alexandria, hatta team US pun, masa Jepun lawan US pun, dia tak cerita pasal the whole team US. Dia cerita pasal player Jepun dengan counterpart dia player US. Betul. And aku rasa cerita tu, once think about it, once kita baca cerita tu, kau faham macam mana thinking process cerita tu, macam mana dia cerita pasal cerita tu, cara penceritaan. Betul. Sebab aku suka tau Aisha 21 ni, dia buat hampir sama dengan konsep macam Dr. Stone. Dia orang bukannya buat macam konsep yang typical komik tau, tapi dia buat macam game punya gameplay punya konsep, cara penceritaan dia. Kalau kau tengok Dr. Stone pun dia pun main ikut macam ni tak? Sebab Dr. Stone ni dia punya karakter dia semua ada defining trait dia. Betul. Faham tak? Senku pandai gila nak mati. Betul. Chrome ni tak adalah pandai sangat, tapi dia pandai cari benda. So kau ada cerita siapa karakter dalam Dr. Stone tu, kau ada seorang yang macam orang tua tu, orang kerja dia buat barang. Dan dia macam karakter trait dia buat barang lawak, dia sado, orang kata ada pride dalam kerja dia. Kan aku tak boleh cerita pasal karakteristik orang tua tu, tapi orang tua tu orang ramai gila suka. Kan simple je kan. Macam Kohaku pandai lawan. Ni cuma pendapat aku tau. Tapi aku rasa writer yang buat Dr. Stone dengan Aisha 21 ni, Inagaki ni, aku rasa dia study tau macam mana cara nak bina konsep game. Sebab semua benda yang pasal teknik macam mana dia develop karakter dengan macam mana dia nak susun atur tu, lebih kurang macam gameplay punya konsep sistem tau. Game contoh macam game Civilization, dia macam wujud game Civilization, dan juga dia wujud gameplay panggil gameplay sukan ke, tak sure, tapi memang sebab cara macam mana dia create konsep karakter dia semua macam game punya style. Tak perasan kan? Tak perasan. Sebab dia start daripada awal. Kiranya kita introduce orang, lepas tu 2 orang, 3 orang, dia start slow lah. So sekarang ni dia dah pergi Amerika ni, dah ramai dah dia punya watak dia semua memorable. Betul. Kita boleh ingat tau, kita boleh kenal lagi dia orang semua ni macam mana. Walaupun aku dah tak catch up sangat, aku dah lupa dah dia punya watak, tapi aku kenal lagi muka ni dia buat apa. Betul, aku pun kenal. Sebab aku tak ingat nama pun, aku still boleh tahu lagi. Sebab berbanding dengan semua karakter shonen yang lain, kita tak boleh nak memorable yang lain tau. Contoh yang paling simple lah, macam contoh cerita Gintama lah. I have no idea. Diorang boleh buat macam-macam, tapi aku tak tahu diorang punya power apa. Last aku panggil yang 3 tu kan, seorang cermin mata, seorang lagi Gintoki, Gintoki because Gin seorang lagi pula aku panggil dia perempuan korek tak hidung. Aku ingat anjing dia pula tiba-tiba. Nampak kan? Besar tu. Tapi Gintama tu aku start tak tengok bila lawak orang Jepun saja faham. Tu aku start tak tengok. Sorry lah, sebab sebenarnya aku faham tau. Sebab one thing kan, aku memang benci gila tau dengan cerita Gintama. Tapi satu benda yang buatkan aku nak tengok, sebab dia suka sangat break the fourth wall tau. Betul. Kalau nanti kan aku bagi kau dia punya page dia, sebab aku tunjukkan dia macam mana dia contoh break satu wall tu. Contohlah sebab saya ada bagi link, nanti saya tunjukkan. Dalam satu page tu kan, simply dia cakap pasal Final Fantasy tau. Bayangkan komik yang pasal shonen manga ni boleh cakap pasal Final Fantasy punya konsep. Lepas tu dia bagi tahu lagi yang sampaikan dia kritik plot klise dalam manga juga tau. Ending mesti ada berkahwin lah, happy ever after semualah. Sampai ke tahap tu dia kritik. Aku ingat ada satu scene dekat YouTube yang dia sembang pasal manga kejar dengan anime. Yang tu. Gila dia kritik. Tu satu sebab kenapa aku suka Gintama tau. Dia kritik sendiri plot klise dekat dalam manga. So basically Mariam suka apa-apa jenis cerita yang mengkritik. Especially kritik diri dia sendiri lah. Korang ada tak satu cerita yang korang dulu suka gila tengok, lepas tu korang lupa? Apa? Lupa macam mana? Terus lupa. Macam aku Fairy Tail aku layan sampai habis, tapi sekarang ni tiba-tiba kiranya cerita yang tak memorable. Awal-awal korang ingat macam ni, aku akan ingat, aku akan layan.
tiba-tiba hilang. Ada. Fairy tale tu betul juga. Aku setuju fairy tale tu sebab fairy tale tu is aku cakap everything wrong with shonen ada dalam fairy tale. Well, at least lagu dia lah sedap. Betul. Itu je lah yang aku ingat baru. fairy tale lagu dia je. Malah cakap apa tadi? Tak, belum lagi cerita baru dia. Cerita baru dia recycle tu. Apa? Eden Zero? Eden Zero satu, fairy tale 100 year quest tu satu. Fairy tale tak habis lagi. Tak habis lagi Ada lagi sambungan dia. Tak salah. ya. 100 year quest or something. Tapi kalau Hiro Mashima, aku dulu suka baca apa? Monster Hunter Orange tu. Yang tu aku suka baca lah dulu. Aku rasa macam Hiro Mashima ni, at least cerita Rift Master dia berani matikan orang tau, matikan karakter. Dan orang boleh kata Rift Master ni cerita paling best dia. Tapi dalam fairy tale ni dia sangat play safe. Sampai last arc pun semua orang hidup. Tak faham aku. Tak ada siapa mati aku rasa dalam tu. Tak siapa mati dalam cerita tu. You know, it's fun sebab orang follow cerita tu sebab cerita tu cool. Ada Dragon Slayer semua benda. Ada boss. Betul. But makin lama dia recycle plot. Bukan plot lah. Dia recycle benda sama. Dia rasa macam you've seen it once, you've seen it 100 times. Betul. So fairy tale ni macam dulu popular lah, sekarang macam Hiro Mashima Sekarang ni kita dah kutuk dua fandom dah. Kita dah kutuk 3 fandom sebenarnya. Kau tahu aku nak kutuk cerita apa? Apa dia? Aku nak kutuk cerita The Promised Neverland. Aku tak baca lagi. Kenapa dengan cerita tu? Ya, aku dah lupa. Ya Allah, aku lupa. Bila kau cakap apa, aku tak ingat cerita tu. Ending dia tak memorable langsung ending dia. Serius tak memorable. Kan, The Promised Neverland, dia best dia first 2 arcs saja aku tahu. Lepas dia keluar, lepas dia keluar, tu the best arc. Lepas tu baru lepas dia keluar, lepas tu masuk dalam bunker semua benda tu second best arc. Lepas tu kan dah merepek tau. Dia buat Hunger Game pula tiba-tiba kat tengah tu. Aku rasa it stop being like good after dia jumpa Musica tu. Ya, betul. Kan masa dia kat forest, dia kat hutan, lepas tu dia jumpa dua ekor demon, Musica dengan Son Yul lah. Sebelum bunker kan? Selepas ke sebelum tak sure lah. Kita dia jumpa Musica dulu baru bunker. Spoiler untuk siapa yang tengok cerita tu. Oh, kita kena letak fat spoiler dalam. Banyaklah kita kena letak spoiler. Kita dah spoil everything dah tu. Yeah. Tapi aku tak adalah rasa kita spoil plot cerita gila-gila. Cuma tapi still spoil lah. Still spoil. Macam ni lah. Untuk aku tak kisah baca spoiler sebab a good story kalau cerita yang best, walaupun kau dah kena spoil kan, still best. Betul. So kalau kau baca cerita tu, lepas tu kita dah spoil, lepas tu kau rasa boring kan, cepatlah drop cerita tu. TPN ni it's like after a while cerita tu dah macam down kan, aku macam tak payahlah. Aku ada cerita alternatif untuk cerita The Promised Neverland. Sedangkan tajuk dia cerita seinen. Okay. Dan at least dalam cerita ni orang mati. Okay. Cerita dia Hengoku no Schwester. Ejaan dia apa? Kenapa? Macam pernah dengar. Hengoku no Schwester. Oh, ya, cerita tu. Wait, tu cerita seinen tu. Ya, tapi cerita tu cerita TPN tapi seinen kan. Seriously, aku suka sebab watak utama dia semua perempuan tau. Oh. Dia sebab cerita dia seriously lah. Apa nama kau jadikan cerita tu untuk shonen ke? Seriously lah. Itu cerita seinen. Tak, aku tak jadikan cerita tu untuk shonen. Aku cuma cakap this is The Promised Neverland but better. Ya, betul. Aku agree. Ya, in that sense lah. Especially in the sense of sacrifice dengan main punya, tapi nak kata main game tak sangat tau. Tapi aku suka. Dia memang betul-betul a better version. Dia okay, aku cerita dia punya plot cerita. Dia cerita Hengoku no Schwester ni, zaman witch hunt masa kat Eropah dulu. Okay, historic juga. Historicalnya. So biasanya so kita ada perempuan kita nama dia Ella. Mak dia kena hukum jadi witch. So mak dia kena bunuh. Biasa anak-anak kepada witch ni dia akan hantar ke monastery jadi biarawati atau biarawan. So biasanya dia sama ada anak-anak witch ni ataupun anak-anak orang noble yang tak ada masa depan. Biasa dia akan hantar kepada monastery untuk jadi orang kat church lah. So so dikatakan dalam monastery ni dia selalu siksa orang-orang church ni untuk jadi, dia akan siksa untuk masuk, dia akan siksa untuk jadi, aku nak cari perkataan paling senang, soleha.
Kena brainwash macam tu ke? Dia akan brainwash untuk masuk agama. Bukanlah masuk agama. Dia akan brainwash untuk pertahankan church. Oh, okay. So ceritanya Ella ni dia berdendam dengan church sebab bunuh mak dia. So dia nak larikan diri dengan nak bunuh orang dalam church tu. Okay. Menarik juga. Dia kalau tengok dia punya style cerita dia lebih kurang The Promised Neverland lah. Dan juga kan dia sebenarnya similar dengan The Handmaid's Tale tau. Dia juga plot dia. Cuma yang ni lagi happy sikit lah daripada Handmaid's Tale. Handmaid's Tale tu go downhill. Tapi ni pun go downhill juga. Aku rasa dia boleh pergi banyak tempat ni. Seriously memang boleh. Dia manga dia dah habis, cuma tak translate lagi lah. So aku nak tunggu translation. Aku tak sabar, aku marah tu. Aku nak hentak je meja. Best kan cerita tu? Best gila weh. Aku dah sampai tanya Atuk, Atuk bila update? Sakit hati tu. Sebab aku nak baca tapi itulah. Tapi macam mana korang boleh tahu story dia apa semua tu? Translate pun tak lagi. Sebab konflik tu kau tengok bakal update manga updates, biasa dia akan update status manga. Ya, cakap ada ranking. Tapi kalau kau tengok website ni, dia akan kata translation ongoing. Okay. So dia aku rasa dia sampai 6 volume juga. Tak banyak juga. Nice lah. Just nice. Just nice lah daripada kau cerita shonen yang kau nak milk the cow ni lepas tu sampai beratus chapter. Ya, Shonen Jump ni dia ada masalah dengan culture milking ah. Dia orang suka kadang-kadang cerita tu best, dia orang milking, extend panjangkan cerita lagi sampai cerita tu dah Dah tak jadi cerita. Ya. Tu dah juga. Ni sebab masalah, sebab masalah kaitan dengan marketing lah. Ni paling ketara case Death Note lah. Death Note kan ada part. Spoiler Death Note jap. Dia lepas L mati. Spoiler besar tu. Okay. Lepas L mati, dia lepas tu kan ada seorang lagi nama dia Nia. Nia. So, sebelum L mati tu satu part, selepas L mati tu part kedua. Betul. Kan? Dan orang kata part kedua ni the quality dia kurang lagi daripada part 1. Part kedua aku tengok sebab Kira hidup lagi je. Tu je kan. Part kedua nampak merudum sikit kan. Dia punya quality cerita. Sebab Nia dia bukan macam L. Nia dia just tunggu kesempatan. L dia buat kesempatan. Dia kalau beza Nia dengan L lah. Nia dia bukan action punya. Dia macam dia fikir satu possibility yang paling baik dan dia akan ambil kesempatan tu. Kalau L dia akan buat benda tu jadi. Itu yang best sikit lah L. Aku baca manga dia dulu tak boleh tau. Tak boleh beli. Kau bayangkan anime kan, aku tak boleh baca manga Death Note dulu. Aku tak tengok anime dia, aku baca manga dulu. Okay. Kau bayangkan, aku rasa dialog dalam, atau bukan dialog monolog dalam 5 minit, dia buat dalam satu muka. Ada Aku tak ingat pula part tu. Tak, biasa kan Death Note kan dia padat dengan teks kan. Ya, sangat. Cuba kau baca, tapi baca wall of text dalam tu. Dalam bubble, text bubble. Dia buatkan aku pening lah dulu. So aku tak boleh. Nampak sarat lah. Tu pun aku baca time aku muda sikit. So aku probably tak. Aku kalau baca balik sekarang best kot. Tapi yang tu Death Note baca banyak kali tak bosan tu. Aku tengok 3 kali kot anime dia. Kalau aku tengok sekarang okey lah. Kalau masa dulu mungkin aku tak tertarik kot. Kan tak minat cerita-cerita macam tu. Tapi orang selalu cakap macam Death Note ni recommended for first time viewers. Dia biasa kalau first time viewer macam kau nak ajar orang baca ataupun tengok anime, bagi light kan. Dia ada dua tau. Sama ada kau nak bagi light ataupun kau nak bagi best. Ya, sebab selalunya aku akan bagi terus One Punch Man. Kalau siapa-siapa yang nak tanya aku recommendation lah, aku memang akan bagi One Punch Man terus. So recommendation aku biasa One Punch Man, Mob Psycho, Haikyuu. Cerita-cerita macam tu, there's enough depth into it yang orang boleh macam, oh cerita ni best, lepas tu dia nak tengok lagi. At the same time, it's still light enough so that anyone yang tak ada experience boleh tengok. Kalau aku Fate Stay Night lah kot, Unlimited Blade Works. Oh serius ah? Serius lah, aku tak sanggup dah. Aku tak boleh tengok. Cerita tu best lah. Cerita tu best, tapi dia punya dunia confusing tu. Aku sendiri confused. Aku sendiri nanti stop kot. Tak, bagi aku senang je kot. Kalau kau just suruh dia tengok Unlimited Blade Works saja, okey lah kot untuk dia tu. Kalau nak tengok the whole Fate franchise tu, yelah mungkin akan confused lah kot. Okay. Kau kena faham. Aku dulu tengok Fate Stay Night yang lama tau, 2006 punya. Masa aku 9 tahun, 10 tahun kan. Animax. Animax. Dulu kau tahu aku paling confused benda.
Apa dia? Aku fikir macam ni tau, Master Servant. Cuma dia masalah Fate ni, dia sistem dia kompleks. Pasal aku dulu aku fikir Master Servant. Kenapa Master dia bawa Servant? Tapi Servant lagi kuat daripada Master. Kan biasa kalau kita panggil orang, kita panggil dia Master ke? So aku rasa macam confused kat situ. I see. Tapi bukannya dia sama macam Pokemon dengan Digimon ke? Kan aku rasa macam tu juga. But then aku rasa for me, untuk orang yang nak simple, it's not a simple story. I Ya. see. Memang tak simple. Fate ni kira shonen juga. Dia macam Attack on Titan lah. Dia shonen nak masuk seinen. Aku suka. Dan aku baca dia punya visual novel tapi tak habis lah. Visual novel dah berapa jam ni? Visual novel tak boleh lah. Aku Kau tak Dia jangan. satu kau nak habiskan visual novel tu 60 jam, 70 jam. Allahu Akbar. Tak boleh. Janganlah. Kau nak dapat satu jenis ending kan? Tak 20 jam tu kau dah habis semua. Tak apalah, tak apa pun. Lagi lama daripada One Piece. Janganlah. Aku nak tengok Heaven's Feel tapi kena COVID pula, malas aku. Kau tahu aku nak tengok Heaven's Feel. Aku nak tengok kat warna utama. Tengok case naik tau, tak jadi. Lepas tu aku ada kluster warna utama, tak payahlah. Bagus lah utama ni. Tapi tadi Mark, apa anime, manga apa yang kau macam lupa terus lepas baca? Ni apa nama dulu kan aku ada satu cerita yang aku rasa macam promising gila tau dululah. Sekarang apa nama aku dah lupa bila kau cakap yang hampa, lepas tu aku lupa kan. Dia kat Shonen Jump ke? Yelah memang dekat Shonen Jump. Korang ingat kan cerita Skate Dance? OMG, best gila. Cerita tu best. Masalahnya dia hampa. Hampa macam mana? Hampa? Sebab dia cerita dia kan dia ikut premis macam Gintama tau. Dia macam cuba nak break the fourth wall. Pada masa sama jadikan cerita tu enjoyable dengan konsep setting sekolah kan. Betul. Tapi disebabkan dia punya sebab dia punya break the fourth wall, apa nama, macam limited tau. Dan kalau compare dengan drama, dia macam sentuh isu benda yang macam lagi heavy tau daripada Gintama. Yang tu aku suka. Ya, dia memang best tau. Tapi sebab dia gagal nak balance kan. Jadi ada masa dia buat lawak hamba tau. Walaupun dia cuba buat hamba break the fourth wall. Sebab creator yang buat cerita Skate Dance ni, dia adalah anak murid kepada yang buat Gintama ni. Betul. Anak murid. Dia assistant dululah. Ya. Betul. I mean assistant lah, sorry, anak murid lah. Tapi yelah sebab dia memang belajar dengan Gintama. Cuma tu lah yang sayangnya cerita dia ended short lah. Sebab saya boleh nampak lah dia punya limitation cerita dia. Even nak breakthrough ke apa, just sampai limit tu je. Dia end awal lah, macam dah 50 episod je. Tapi bagi saya very nice. Dia kadang-kadang ada certain episode tu aku memang skip. Aku memang sengaja skip. Betul. Tapi aku Skate Dance aku betul-betul lupa tu. Bila aku cakap korang ingat kan. Sebab aku pun lupa. Bila cakap pun ingat. Itu lah last thing lah. Segi apa yang korang rasa underrated? Kalau aku Hitman Reborn. Hitman Reborn biasa. Best bodoh. Aku suka, tak tahu. Aku suka masa aku kecil. Sekarang ni kata tengok balik lagi. Tapi aku rasa macam underrated lah juga. Kalau korang tanya saya, kalau korang tanya aku kan yang CV underrated kan, aku aku confirm yang korang semua memang tak pernah dengar lah cerita ni. Tapi apa nama dia, sebab benda ni cuma dia ada cult dia tau, nama cerita ni. Korang pernah tak dengar cerita Anak Satria atau Chinmi? Anak saya komik je lah pernah dengar. Tekken Chinmi. Ya, Tekken Chinmi. Aku tahu cerita tu tapi aku tak baca. Dia cerita dia kan mengenai lawan tau. Dia banyak bercakap mengenai cara nak berlawan. Sebab tu aku sukalah pasal cerita tu. Sebab dia just cerita mengenai macam mana, sebab cara lawan dia realistik tu satu tau. Satu lagi kan dia memang macam tunjukkan battle tactic jugalah. Tapi dalam form berlawan. Sebab aku tak minat cerita sukan. So bagi aku kan, kalau in terms of sukan, cerita ni memang sangat okey tau. Especially sebagai sukan pertahanan diri lah. Tapi ada juga banyak dia punya moment yang tak logik dia. Tapi macam mana dia merealistikkan benda tak logik tu, buatkan macam aku rasa macam too into it lah. Sebab kalau compare dengan semua fighting manga yang aku tengok kan, cerita Chinmi yang paling konsisten tau dia punya development dia. Dan dulu kan dia shonen tau. Tapi sekarang ni dia macam buatkan usia Chinmi tu jadi dewasa. So cerita tu pun beralih pada seinen dan masuk dengan politik sekali. Tapi politik ni pun tak ketara sangat tau. Nanti aku bagi korang link Chinmi tu lah, biar korang tengok. Aku rasa viewer boleh tengok kot gambar-gambar. Ya, nanti aku tunjukkan gambar lah. Tu Abang Hancik, Kalau aku ni kot, apa dia? Tales of the Abyss. cerita tu best ke? Aku macam Best lah. so aku tengok dia loli kan hero dia. Made in Abyss ke Tales of the Abyss ni kau fikir? Alamak, aku Tales. ingat Tales of the Abyss.
Tales of the Abyss. By the way, Made in Abyss best kau. Recommended. Aku tak cuba lagi tengok. Tales of the Abyss yang game ni kan. Ada cerita ke? Ada. Aku sebenarnya tengok anime dia dulu sebelum main game dia. Cerita Tales banyak kan? Banyak. Yang latest ni Zestiria. Tales of the Abyss bagi aku. Aku nak explain macam ingat-ingat lupa sebenarnya. Tapi kalau yang aku suka yang pasal Tales of the Abyss ni, dia punya character development kot. Watak Luke von Faber, dia punya MC. Dia ni mula sebagai anak bangsawan yang sangat snobbish lah. Dia sangat orang kata spoil brat. Dia fantasy, dia zaman pertengahan kan? In a way lah. Sebab dia ada macam magic teknologi dia. Dia watak ni dia macam sangat spoil brat. Dia mula-mula kau akan benci dia. Memang kau akan benci dia, tapi bila sampai satu masa tu dia mula tahu siapa dia sebenar. Rupa-rupanya dia tu cuma klon kepada anak bangsawan yang sebenar. Anak bangsawan yang sebenar tu dia dah jadi masuk organisasi villain dia. So dari situ dia punya personality, dia punya character development tu dia berubah jadi watak yang dia macam banyak muhasabah lah. Senang cerita. Sorry aku tak boleh nak grab the right words lah nak explain, tapi tengoklah Tales of the Abyss. Alright. Tu Atuk. Aku dari tadi asyik kutuk je. Memang aku puji. Puji. Kau nak aku ada list ni cerita je. Aku rasa okay. Tu underrated. Kau tahu tak pasal Maho Sensei Negima? Tahu, tapi aku tak tengok. Harem punya genre. Aku tak tengok. Sebab nampak macam harem. Anime dia teruk lah. Bukanlah teruk dah. Anime lah. I see. Aku tahu anime je. Tapi aku rasa in terms of underrated kan, Maho Sensei Negima punya manga underrated nak mati. Underrated in general ke in peminat harem saja? In general. Kenapa? Apa pandangan kau pasal cerita tu? Sebab aku tak boleh. Aku tahu cerita tu famous, betul macam ada cult following lah juga, tapi aku tak nampak lagi appeal dia. Biasa kalau kau Maho Sensei Negima ni cerita macam mana? Aku bayangkan cerita macam ni sequel standard harem lah. Tapi ada magic yang tu je. Oh jauh gila. Jauh nak mati. Dia cerita dia, biasanya korang tahu lah kan, dia ada seorang budak yang magician ni, dia ajar budak sekolah. Tapi cerita tu best sebab cerita tu aku rasa, sebab cerita tu buat macam ni. Dia masa penulis dia Akamatsu, dulu dia tulis cerita Love Hina. Okay. Orang kata the first great harem manga anime kan. So masa tahun 2003, 2004 macam tu, dia nak buat cerita baru. Dia nak buat lah battle manga. Oh, okay. Tapi editor suruh dia buat cerita harem. So last kali dia buat cerita harem yang menjadi battle manga. Kiranya dia orang kata cerita yang ada genre shift lah. Dan aku rasa sebab harem dia satu kelas, kiranya dia ada banyak watak yang dah ada. Dia boleh buat pewatakan yang bagus. Pewatakan dalam cerita ni sangat bagus. Sebab dalam satu arc tu dia akan cerita pasal seorang, dalam satu arc tu dia akan cerita pasal seorang. So mula-mula kita nampak benda ni macam lepas a few chapters yang pasal kelas dia. Macam sebelum chapter 20 tu dia ada macam episodic chapter pasal kelas dia. Macam orang kata typical rom-com lah. Tapi the first arc dia introducekan seorang ni vampire magician dalam kelas dia, namanya Evangeline. Lepas arc tu pula dia ada Kyoto punya arc. Kyoto punya arc tu dia ceritakan pasal ada family ni, kerja dia jadi magic swordsman. So family dia belajar pasal sword techniques yang magic lah. Yang terlibat dalam family tu ada 2 orang dalam kelas dia. Lepas tu masa chapter 80 tu ada school festival. School festival dia ada tournament. Nama Tapi school festival tu ada tournament. Yang tournament dia lawan tau. Tournament lawan. Bukan tournament romcom. Kau fikir macam tournament Boku no Hero tu. Oh wow. Kan kau tak sangka kan dia boleh daripada cerita harem pergi ke situ kan. Betul. Lepas tu lama-lama dia cerita pasal tournament lepas tu cerita pasal school festival arc tu ada the big arc. Aku rasa school festival arc tu paling best. Lepas tu then you get to the magic world arc. Lepas tu dia pergi cari pasal ayah dia. Dia bukan pasal best girl jugalah sangat. Dia ada best girl. Tapi dia tu bukan fokus. So for me it's sebab genre dia sci-fi fantasy punya magic, but it's done in a school setting. Lepas tu the fight
punya mechanics. Biasa kalau cerita battle manga ni, kau ada jenis yang macam setiap manga ni ada sistem dia. Contoh macam Naruto ada sistem cakra, dia ada Shikai Bankai ataupun, tapi Mahou Sensei Negima ni dia akan cerita pasal spell ni buat macam mana kau nak control spell ni kan. So dia punya battle system tu sangat konkret. Because the battle system is sangat konkret, dia jadi macam masa awal-awal tu main character dia Negi, dia tak pandai sangat main, dia tak pandai sangat lawan. Dia ni orang kata book smart. So cara lawan dia pun banyak book smart, banyak textbook punya spell. Spell orang lain yang lawan dia biasanya lagi kuat, lagi macam lagi specialized kan. Tapi Negi ni awal-awal macam biasa je. Tapi makin lama dia macam build upon, okay, macam mana aku nak buat lagi kuat kan, apa taktik aku boleh buat. So lama-lama battle manga punya propagation dia sangat konsisten. Dan aku kata kalau plot dia, biasa kalau plot kan dia naik turun kan. Plot untuk Negima ni dia mula-mula naik turun. Ada satu masa tu dia naik to the stay naik daripada enjoyment factor tu. Mahou Sensei Negima tu first underrated akulah. Walaupun ending dia ada masalah. Ending dia rush sebab Akamatsu tu ada hal dengan publisher dia. Dia macam Bleach juga. Okay. Bleach aku rasa okey je kot. Bleach aku rasa Kubo Tite tu dia penat. Dia tak puas hati juga dengan Jump. Dia dah banyak kali melawan juga masa buat cerita. Macam kau tahu kalau dalam Malaysia ada kes asal Fatal Chaos tu kan. Band dengan Gempak Star kan. Tapi itu lain cerita lah. Dia pun ada juga, Negima ni ada juga masalah tu. So ending dia agak tak puas hati lah. Tapi dia ada sambungan kat Yuki Holder, sambungan series. Right, so cerita tu cerita pertama. Cerita kedua, banyaknya aku nak cerita. Cerita pasal cerita shonen underrated untuk aku, cerita Siren. Siren, yes. Siren best gila tu. Oh my god, Siren underrated gila. Like seriously, aku sampai persoalkan kenapa cerita ni tak popular dekat Jepun. Dia dah lama dah kan cerita tu? Lama gila. Tahun 2010 kot. Ya, masa aku high school. Cerita Siren tu Shonen Jump. Dan aku rasa, tak silap aku, penulis dia, aku tak tahu apa penulis dia buat sekarang, tapi masa tu penulis dia baru lepas jadi assistant Bleach. Dia punya sistem pun asal ni lah, dia cerita pasal time travel. Macam dia dapat call, lepas tu call tu bawa dia pergi ke masa depan. Dia buat macam survivor tau. Dan seriously aku suka gila dia punya konsep dia. Iwashiro Toshiaki. Masa tu aku baca dalam Keiko tau cerita ni. Keiko pun masa ada lagi. Wow. Masa dulu, masa high school. Aku dulu baca Adina. Dia cuma masalah dia, it never exceeded the big three. Oh, dia keluar timing sama. Time tu Bleach, Naruto dengan One Piece semua top. Tapi kalau kau tanya aku Katuk, berbanding dengan Naruto, aku lagi rela tengok cerita Siren. Seriously. Orang Siren ni ada cult following tau. Dari dulu lagi orang nak anime pasal Siren. Ya, sebab cerita dia kalau compare dengan mana-mana shonen, dia actually seinen tau elemen dia. Lebih dia kalau compare kan, sebenarnya cerita yang lagi super dengan dia adalah cerita Iwakuni no Alice. Tahu kan? Alice in the Wonderland. Bukan nanti nak keluar Netflix ke tu? Ya, that one. Dia sebenarnya konsep dia hampir sama dengan cerita Alice tu juga. Cuma yang Alice tu lagi dark lah. Siren ni the best cerita yang korang patutnya tengok sebelum tengok cerita Alice tu. Siren ni yang bestnya ceritanya tak panjang lah in terms of shonen standard. Cerita dia macam 135 chapters. Well, tak panjang lah sangat. 100 tu? 135. Tak sampai 100. So ada 16 volume je. So orang kata dia rush, ending dia rush sikit, tapi as a whole cerita tu is a good package lah. Betul. Very good package. Memang seriously underrated. Sebab cerita dia pasal Esper punya power. So psychokinesis, telekinesis, dia build upon that world lah. Dan satu lagi sebab kenapa aku suka, sebab dalam seinen kan, dalam seinen pula, shonen kan, satu genre yang selalunya macam susah nak establish dalam shonen genre adalah survival tau. Siren ni as a survival genre, dia establish very well done. Yelah sebab awal-awal tu dia pasal survival juga. Memang pasal survival. Alright. Aku nak cakap lagi sebenarnya ni sebab banyak lagi benda nak cakap ni pasal shonen ni. Shonen. Sebab untuk aku, okay, sorry sebab
melambat memanjangkan lagi podcast ni. Tapi aku nak cakap pasal shonen yang bukan shonen ataupun shonen ada subgenre dia, macam dia ada shonen sports anime, manga ataupun anime, shonen battle manga ataupun anime, shonen comedy. Biasa orang akan jumpa tiga ni lah. Komedi ataupun romcom, battle manga dengan shonen sports manga. Tu paling biasa. Kalau Your Lie in April, dia dalam kategori mana tu? Dia kira Your Lie in April, aku boleh kata shonen sebab demografi dia boleh untuk semua. Tapi aku rasa tu lah, Your Lie in April pun shonen juga aku rasa. Tapi tu kira slice of life drama, melodrama ataupun drama lah. Yelah. But in this case, aku nak cakap pasal slice of life shonen yang dia serupa sports manga. Tu macam Ballroom A Yokoso. Welcome to the Ballroom. Sekejap, bukan tu shoujo ke? Tak silap aku, cerita dia shoujo kan? Genre tu. Shoujo ke? Jap. Rasa bukan. Bukan Sekejap, aku ke yang silap? Shonen. Oh, shonen. So, Ballroom A Yokoso ataupun cerita lain, cerita yang aku nak recommend sekarang ni lah. Dia ada Runway, Smile at the Runway Dewa Rate. One cerita lah. Cerita kedua, Shuri Experience. Aku nak cakap pasal dua cerita ni sebab cerita dua ni paling best. Sangat best. Sebab kenapa aku cakap slice of life shonen tau? Sebab biasa slice of life shonen dia akan pergi ke komedi. Biasa kan? Contoh macam scat dance lah. Scat dance ataupun cerita sedih macam Shigatsu or Kimi no Uso lah tu kan. Contoh cerita lain macam apa? Anohana shonen. Boleh lah. Hmm. Cerita sedih macam tu. Tapi kalau slice of life shonen ni, biasa kalau sports manga kita akan cerita pasal team underdog yang menang kan. Kita akan macam Ice Shield tu, dia pasal team underdog yang masuk tournament kan. Lepas tu kita ada cerita pasal karakter dia, semua benda kan. Slice of life shonen ni macam Runway, aku nak cakap pasal Runway dulu. Slice of life shonen ni, dia untuk aku maksud dia slice of life. Kira dia pasal buat kerja, dia pasal satu kerja ataupun satu aktiviti, tapi dia rasa macam sports anime in terms of emotion dia. Faham tak? Dia yang tu aku tak faham sangat tau, sebab dia susah kita nak nampak unless kalau kita tengok. Tapi kalau Atuk maksudkan macam gameplay, bukan gameplay, maksudnya macam cara macam mana dia bekerja dalam field tu, macam ada taktik ataupun ada strategi, biasanya tu baru dikira lah. Okay, sebab cerita Runway ni pasal cerita fashion. So dia pasal cerita fashion, dia cerita pasal budak ni nama Ikuto. Dia daripada keluarga susah, dia nak jadi fashion designer sebab dia pandai buat baju. Anime pun dah keluar last year, ada keluar kat YouTube Music Asia kalau korang nak tengok lah. Tapi aku nak cakap pasal manga dia sebab manga dia jauh lagi best. Dia cerita dia, Ikuto ni dia nak buat baju, dan Ikuto ni dia cerita pasal keluarga Ikuto yang background dia yang susah. Lepas tu dia nak cerita pasal ada seorang tu main karakter pertama, main karakter dua, dia cerita pasal Chiyuki. Cerita tu model, Chiyuki tu dia model. Tapi dia pendek. Sebab masa kecil dia cepat membesar tapi dia terbantut. Aku rasa kita kena explain pada orang tau kenapa nak jadi model pendek tu masalah. Sebab aku rasa tak ramai yang tahu pasal ni. Model pendek masalah sebab biasa industri nak model yang tinggi. Sebab model tinggi dia akan tunjuk baju dengan lebih lawa. So kalau orang rendah biasa susah nak tengok. Betul. So Chiyuki ni dia ada disadvantage di situ lah. Dia takkan jadi lagi tinggi tau, tapi dia still nak jadi model. So aku cakap dia sebagai shonen dan dia rasa macam shonen sebab dia rasa dia punya character story tu sangatlah macam relatable. But in the same sense, dia bekerja kepada satu matlamat. Macam sports anime, team tu akan training masa game. So dalam game tu, dia akan cerita pasal karakter, dia akan cerita pasal game tu sendiri, karakter mana lagi power, apa kebolehan karakter tu, apa yang jadi dalam game tu kan. Tapi dalam Runway ni, dia akan cerita pasal macam mana karakter tu nak ketengahkan design dia. So, Mau dah baca belum cerita ni? Aku belum baca lagi. Aku just baca yang episod 1 je. Lepas tu aku dah lupa. Tengok anime je kat Netflix. Kau contoh aku tengok anime lah. Syah. Aku rasa Faiz, kau patut baca cerita ni. Sebab unless kau baca cerita ni, kau takkan faham apa aku cakap. Tu lah, aku rasa dia antara cerita macam tu juga. Sebab dia
pasal modeling kan. Modeling bukan Modeling dengan fashion. modeling dengan fashion bukan something yang semua orang tahu juga. Memang, tapi macam mana dia tarik orang untuk masuk tu yang buatkan cerita tu menarik tau. Macam mana kita nak tarik. Sebab kadang-kadang ada sesetengah mangaka yang saya nampak lah. Kadang-kadang diorang buat cerita, diorang tak tahu tau. So kadang diorang redirect cerita tu jadi drama or something else. Alright. So aku nak cakap pasal first arc punya climax lah. First arc punya climax ni si Ikuto dengan Chiyuki tu jadi kerja last minute untuk satu fashion show runway kan. So Ikuto jadi assistant kat seorang designer ni. Lepas tu Chiyuki pula jadi replacement model sebab model yang asalnya tak ada. So kisahnya sebab Chiyuki rendah, baju dia kena design balik, kena touch up balik sebab Chiyuki rendah sangat kan. So baju dia baju yang patutnya pakai kat model tu nampak buruk kat dia. Apa yang jadi ialah Ikuto yang kena fix baju tu. And cara dia tunjuk macam high stakes dengan pressure dia sangat, aku rasa sangat shonen. Cara cerita ni naikkan tension is by giving pressure to the character. And once you give the pressure to the character, you let the pressure build to a point where pressure tu dilepaskan dengan cara lah. Contoh macam dia cakap pasal tak ada masa, jarum aku nak patah semua benda kan. Lepas tu dia kena fikir kalau tak jadi satu dress tu, fashion show tu semua tak berbaloi kan, tak jadi. Lepas tu kena masuk dalam paper lah semua benda kan. Tapi akan ada satu masa where the tension lifts up in a way that's very shonen. Dia contoh macam power up but in terms of character development. Benda ni kan kadang kan ada sesetengah benda tak boleh nak tengok dalam anime tau. Manga dia jadi sangat wonderful. Dan aku rasa manga dia sangat bagus berbanding anime sebab manga dia banyak guna, this is a bit technical lah, manga dia banyak guna parallel punya storytelling. Sebab kalau nak cakap pasal teknik storytelling dalam manga ni kan, kita kena macam cakap lagi panjang tau. Rasanya macam next time kena cakap lah kalau nak cakap yang lagi teknikal. Tapi saya tak rasa orang minat. Tengok lah orang minat ke tak. Kalau nak lagi teknikal, komen kat bawah. Kalau tengok ramai nanti kita akan cakap lagi teknikal lah pasal benda ni. Cuma secara overallnya kita boleh nampak lah macam mana dia build anticipation and then macam mana dia lift off the anticipation tu. Dia rasa sangat shonen kan? Shonen. So macam cerita first arc ni, dia ada satu visual motif dia is time bila turn diorang untuk sampai ke runway kan. So timer dia makin lama makin turun. Lepas tu tadi 12 minit jadi 4 minit. 4 minit jadi 3 minit. 3 minit tinggal 1 minit. 1 minit makin lama makin turun. 9, kosong. Okay, dah kosong. Daripada kosong jadi 1. Dan sampai dia ada ruang untuk kasih show tu menjadi. Dia jadi makin lama makin naik timer tu sebab model lain semua dia slowkan jalan dia. So pressure yang ada tu, dia membentuk kepada satu, orang kata, harapan. Ya. Perasaan hopeful yang sangat aku rasa shonen. Sebab apa shonen? Sebab dia hype gila. Sebab kau hold the tension dan tension tu kau biar kat situ je. Macam biasa kalau cerita macam kalau cerita lawan, biasa orang akan interested macam orang A lawan orang B macam mana kan. Lepas tu dia akan cakap hero lawan antagonis dia ada kuasa ni. Lepas tu hero pada awal dia tak boleh lawan kan. Tapi makin lama cerita tu hero dapat macam adapt. Okay, so aku boleh guna kuasa aku macam ni lawan dia macam ini. Dia kemudian make a comeback. Ataupun paling senang dia power up. Contoh macam Frieza lawan Goku tu kan. Goku jadi Super Saiyan. It's like sebelum tu Frieza bantai semua orang. But once Goku dapat Super Saiyan tu, orang jadi hype sebab orang nak tengok Frieza tu kalah kan. Sebab before this you hold macam the tension yang Frieza ni nampak tak dikalahkan. So once again about runway ni, dia pandai hold dengan relief the tension. Kalau korang nak tahu pasal cerita ni, kau baca lah sebab cerita ni untuk aku antara masterpiece dalam manga yang orang tak tahu. Especially dalam bab storytelling banyak yang kalau berkaitan dengan storytelling kan, banyak benda kita boleh belajar daripada manga tau. Yang patutnya kita banyak bedah lagi tau benda ni. Tapi itulah kita tak cukup banyak time untuk benda ni. Alright, ni pasal runway. Cerita kedua aku nak cakap pasal Shiori Experience. Ongoing lagi? Ongoing lagi. Cerita ni masih lagi continue.
Shiori experience ni monthly. Translation dia slow. Dia pasal dia publish dia kat CNN punya magazine, tapi aku still rasa dia shonen. Dia punya writing style lah. Sebab cerita dia pasal Shiori ni Cikgu sekolah yang suka main muzik. Pada suatu hari dia dirasuk oleh roh Jimi Hendrix. So kalau kau tengok cerita dia kan, cerita dia sangat lawa. Betul. Kan cerita dia sangat lawa, dia punya lukisan dia. serius lawa. Sangat. Kemas dan lawa. Banyak lagi aku boleh cakap pasal dia punya style. Nanti next episode ke adalah cerita pasal cerita ni lagi kot. Aku tengok sampai volume 5. Sebab dia dikacau dengan hantu Jimi Hendrix ni. Setiap kali dia kena rasuk dengan hantu tu kan, dia nak main muzik. Dia kena main muzik. Kalau dia tak main muzik, dia boleh mati. Macam tu lah cerita dia. Cikgu ni, yang Shiori ni pula, dia jadi cikgu lah sebab dulu dia main muzik tak jadi. So dia give up. But apa yang penting pasal Shiori ni, in terms of the shonen punya style lah kan, it's cara dia tunjuk muzik tu as a whole. As in like dia orang kata berjiwa rockers lah. Ya, macam mana dia tunjukkan muzik dalam manga. Sebab one thing pasal muzik ni kan, kita tak boleh mendengar lagu tau. Betul. Lagu dalam manga. Tapi macam mana dia buatkan kita boleh mendengar dalam lagu tu, something yang macam very unique tau. Macam mana dia present it. So kalau cerita ni dia katalah dia give up dulu. Abang dia dulu yang main gitar pun lari rumah. Lepas tu lepas abang dia keluar dia pun give up. So tapi dia betul-betul nak main music tau. And the feeling of my music as expression tu, music as an expression tu sangat kuat dalam manga ni. So kerja dia sekarang dia nak buat club baru dalam sekolah dia pasal light music club, nak buat lagu. That's best. Okay, so satu benda yang aku boleh cakap pasal cerita ni lah. Cerita ni penulis dia penulis dia Machida Kazuya dengan pelukis dia Osada Yuko. Osada Yuko ni dia pernah kena puji dengan penulis Boku no Hero. Horikoshi ni dia pernah kata yang Osada Yuko ni lukisan dia is the pinnacle of shonen art. Dan kau boleh nampak dia punya lawa dia macam mana tau. Sebab Osada Yuko walaupun cerita ni kategori dia seinen, tapi shonen yang influence cerita ni sebab dia walaupun dia simple, dia still sangat-sangatlah efektif dalam control emotion. Contoh dalam gambar ni kita tengok macam line sangat clean, sangat petak. Sangat petak. Tapi dalam scene yang sama ni daripada line yang clean tu dah jadi line yang sangat chaotic. Sebab music yang main daripada speaker ni dia orang tak adalah kata bergema, the shock tu dirasakan dalam panel tu. Ya. Lepas tu dah nampak dengan kemas sekali tau. Dia macam like benda tu macam terjadi dalam animation kan. So in a way dan boleh kata setiap chapter ada momen-momen macam ini yang orang kata wah, dia faham tak dia punya shonen punya feeling tu, as in like dia punya feeling of hype. Ya, saya faham. Dan one more thing, satu benda yang saya betul-betul impress kan, macam mana dia punya visual tu macam buatkan kita boleh mendengar tau. Lagu tu rasa nampak best dia. Okay, so itulah kita punya random recommendation. Harap-harap korang dapatlah apa benda yang kita orang sembang tu. Banyak ni. Rasanya ada yang kita sampai tak dapat nak bagi tahu lagi kan. Ada banyak lagi sebenarnya kita orang nak share. Jadi kalau korang nak tahu lagi, boleh komen saja kat bawah. Mungkin boleh minta apa-apa ke? Lepas tu kalau nak maybe some technical things video, komen saja. Lepas tu kalau baik, subscribe, suka like. Lepas tu kalau rajin share. So ada apa-apa lagi nak share tak korang? Actually saya ingat nak cakap pasal kelemahan shonen ni lah. Pasal apa benda yang kita boleh katakan sebagai satu kelemahan lah. Sebab sebelum ni kita macam banyak cakap pasal good thing pasal shonen kan. Mungkin nanti kita tengoklah next episode ke macam mana. Dah panjang lah kan. So sebelum sebelum tutup majlis ni, sebelum tutup podcast ni, aku nak self promote lah. Bacalah lagu kasih ala kacau punya dikatakan. Tapi kita tak shonen lah. Cerita dia agak dark lah. Dia pasal tangkap kahwin. Kidnap kahwin, sorry. Kahwin culik.
Kahwin culik. Sorry, ya Allah. Tak apa. So, kahwin mana lelaki tu akan culik perempuan tu akan kahwin paksa ataupun rela kat Kyrgyzstan. Benda tu benda betul. So, kalau korang interested dengan cerita tu, ada link kat bawah. Cerita tu cerita mak. Yes, jangan lupa follow semua benda yang aku letak dekat bawah. Betul. Kalau korang nak dengar lagu, lepas ni aku akan mainkan lagu cover Abang Asif. Allahu. Oh, bye-bye. Bye-bye korang. Bye. Bye. Nakusita mono bakari, nukusita kono hidane wa hanasanai.